لساني يفقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah mingguan kita, iaitu dalam pengajian kitab Maqulatul Asyarah, iaitu kitab Mabda'ul Fikrah fi Maqulatil Asyarah, karangan Tuan Guru Ayah Hadis Kam rahimahullah ta'ala. Baik, ini kita akan sama lagi pembahasan kita insyaAllah. Hari ini kita akan masuk pada muka surat 31. Dan yang keempatnya. Itu Dan yang keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan yang keempatnya, kaif yang ketentuan ia dengan kam. Baik, kita ni masih lagi di dalam bab Maqulatul Kaif. Jadi Maqulatul Kaif ni dia masuk daripada arad yang 9. Jadi Maqulatul Kaif ni dia katakan tak dapat tidak nak menyatakan perkara itu, mestilah dengan difahamikan dengan perkara yang lain. Maka kita kata Maqulatul Kaif ni dia katakan sifat. Jadi sifat yang ketentuan itu tak dapat tidak nak sebut sifat tu, mesti dia menumpang pada yang lain. Baik, tengok. Kemudian kaif itu pula dia terbahagi kepada 4. Kaif itu pula dia terbahagi kepada 4. Jadi yang kaif yang pertama kita kata kaif dengan makna didapatkan dengan panca indera yang 5. Kaif yang kita dapatkan dengan panca indera yang 5. Seperti apa? Sentuh, mendengar, melihat. Tapi melihat, menyentuh, merasa. Jadi semua 5 tu lah. Maka boleh dapat dengan 5. Seperti kita kata panas, sejuk. Warna. Kita kata suara pun boleh juga. Dengan kita melihat tu dengan mata. Dengan kita mendengar. Maka sifat itu dia katakan dipanggil kaif. Jadi Maqulatul Kaif ni dipanggil Maqulatul Kaif. Dipanggil kaifiyah mahsusah. Dipanggil kaifiyah mahsusah. Ini makulatun kaifiyatun mahsusatun.
Kemudian makulat kaifiyah tu pula dia bagi pada dua pula. Dulu. Satu makulat kaifiyah mahsusah infialiyah. Satu lagi makulatul kaifiyah mahsusah infialat. Kalau infialiyah kita dapatkan dengan lekat lama. Lepas yang lama lekat dia seperti apa kita kata? Manis. Manis pada gula. Masin pada garam. Maka masin pada garam tu lama. Lekat lama. Adapun makulatun kaifiyatun mahsusah infialat. Itu dia tak itu tak lekat lama. Contoh kita kata merah pada muka. Jadi orang marah merah tu merah dengan sebab apa, kita kata merah dengan sebab malu pun boleh tak? Muka merah. Tapi dia bukan lama merah tu. Dah habis malu, habislah. Dah habis malu, tak ada merah balik. Dia sekejap je. Maka yang dikatakan lekat lama tu dipanggil makulatun kaifiyatun mahsusatun infialat. Kalau lekat lama kita panggil makulatun kaifiyatun mahsusat infialiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula, kita kata makulat kaifiyah yang ketentuan pada diri dia. Kita panggil apa? Makulatun kaifiyatun mukhtasatun bin nafsi. Makulatun kaifiyatun mukhtasatun bin nafsi. Jadi makulatul kaif yang ketentuan itu pada diri, pada zat. Seperti kita kata kalau pada zat ni kita kata ketentuannya bagi yang bernyawa. Jadi didapatkan dengan benda yang bernyawa lah. Maksud kita kata dengan benda yang ada roh. Benda yang ada roh saja. Contoh sifat penghidup. Nyawa tu sihat, sakit. Semua dia menumpang pada roh. Maka sakit manusia tu, kita kata orang tu sihat. Dipanggil makulat apa? Dipanggil makulatun kaifiyatun mukhtasatun bin nafsi. Mukhtasatun bin nafsi. Kemudian dia ada dua pula. Satu yang lama, satu lagi tak lekat lama. Kalau lama lekat tu pada zat. Contoh kita apa? Contoh seperti sejuk pada tubuh. Sejuk. Ataupun yang kata panas tubuh. Maka dia berkait dengan panas tu, dekat dengan roh. Maka itu kita kata kalau lama lekat tu pada kalau tak lama lekat tu tak lama lekat. Itu sebenarnya kita kata apa yang tak lama lekat dalam tubuh kita. Demam. Demam bukan sokmo-sokmo, bukan selalu. Maka sifat demam yang ada dalam tubuh kita tu kalau ada na'udzubillah zalik, itu dia katakan makulatul kaifiyatun bin nafsi. Lagi pula yang dikatakan lama. Lama tu kita panggil infialiyah. Kemudian kalau yang lekat lama, bukan infialiyah, kita panggil apa satu lagi? Lupa dah. Apa aja orang? Malakat. Malakat. Malakat lekat lama. Kalau tak lekat lama? Hal. Sorry. Hal. Itu dia panggil hal. Kalau tak lekat lama, hal. Kalau yang lekat lama panggil malakah. Sifat malakah. Sifat orang pandai memula. Sifat pandai menulis. Menulis tu dia berkait dengan roh. Pandai menulis
pandai memasak. Maka itu kita panggil, dia panggil makulatun kaifiyatun mukhtasatun bin nafsi, masuk ada malakah. Habis. Kemudian yang ketiga kita panggil makulatun kaifiyatun isti'dadiyatun. Makulat kaifiyah isti'dadiyah. Iaitu kita kata apa? Kaif yang bersedia ataupun nak mencadangkan sesuatu. Mencadangkan sesuatu perkara, maka kita panggil mencadangkan dan mensediakan dan menerima apa-apa kesan, yang menerima apa-apa berkesan. Ataupun nak menolakkan sesuatu perkara. Contoh kita kata seperti lembut, keras. Alamak, plastisin tak masuk lah. Tak bawa. Tak ingat tadi nak ambil plastisin, tapi tak apalah. Jadi kita kata kalau lembut tu, diri lembut. Lembut pada lilin. Dia bukan lilin situ. Lilin tu keras. Kita kata tepung lah. Lembut tepung tu. Maka kecadangan lembut boleh terima. Kita buat lembut tu seperti apa? Lembut tu kita nak buat apa? Nak uli jadi tepung. Kita dah uli tu. Maka itu dia panggil makulat kaifiyatun isti'dadiyah. Makulat kaifiyatun isti'dadiyah. Tu. Ataupun yang dikatakan yang tidak terima kesan. Maksudnya nak uli tak boleh, nak pusing tak boleh. Seperti keras. Keras pada batu tu. Ataupun seumpama batu, kayu. Maka itu kita kata dipanggil makulatun kaifiyatun isti'dadiyah. Baik. Dan yang keempatnya, ni kita masuk dah. Jadi makulat yang keempat apa dia? Ni. Dan yang keempatnya, keempat daripada 4 bangsa tadi tu, 4 bahagian tadi tu, kaif yang ketentuan ia kaif dengan kam. Ni kita panggil apa ni? Makulatun kaifiyatun mukhtasatun bil kammi. Kita panggil makulatun kaifiyatun mukhtasatun bil kammi. Ini kita dah bagi tahu mengelepaskan. Apa dia makulatun? Iaitu potong bagi kam. Apa potong bagi kam? Ini potongan bagi kam. Potongan bagi kam. Potong ini potongan. Potong ini potongan bagi kam. Lagu mana? Seperti 3 mesegi. Bukan dia cakap bahasa seperti 3 persegi lah. 3 persegi. Tengok. Seperti 3 persegi. Ya. Tiga persegi. Ni. Tu. Atau 4 persegi. Maka kita boleh potong. Maksudnya ada potongan kam. Kam ni kita maklum dah. Bilangan.
Bila sebut kam ni bilangan. Jadi kam ni ada sokmo lah. Sebelum ni pun ada juga makruh kam. Betul bilangan. Yang ni potong, ini potongan bagikan seperti 3 persegi. Atau 4 persegi atau 4 persegi umpamanya. Ada 4 persegi. Ada pun 4 persegi. Dan adalah kaif ini kerana kaif yang pertama, 2, 3 tadi. Adalah kaif ini kaif apa? Kaif ini kaif yang ketiga-tiga. Ini tu rujuk pada kata kaif. Kaifiyatun mahsusatun. Lepas tu yang kedua kaifiyatun mukhtasatun bin nafsi. Yang ketiga kaifiyatun isti'dadiyah. 3 kaif ni yang lain daripada bahagian yang keempat ini. Yang lain daripada bahagian yang keempat. Apa bahagian keempat? Bahagian keempat ni kaifiyatun mukhtasatun bil kam. Yang keempat mana? Ini ulama-ulama usuluddin pun berkata maujud, yakni ada benda sengoti. Bahkan ialah yang dinamakan arad pada istilah mereka itu. Jadi dia kata, kalau mengikut pendapat ulama usuluddin, jadi yang 3 yang daripada 4, 3 daripada 4 tadi apa? Kita kata makulat kaifiyat mahsusah. Tu pendapat ulama usuluddin. Apa tu makulat mukhtasatun bin nafsi. 2. Makulat kaifiyatun isti'dadiyah tu. Itu tu yang lain daripada bahagian keempat ni. Yang lain daripada bahagian yang keempat ini ni. Ulama usuluddin pun berkata maujud. Jadi kalau ulama usuluddin, dia kata yang 3 awal tu dia panggil wujudi. Dia kata wujudi. Ada pun yang keempat ni tak panggil wujudi. Apa? Yang 3 persegi, 4 persegi ni. Kam. Potongan. Bukan benda ada. Itu amrul itibari je. Tapi kalau mengikut pendapat ulama falsafah, 4 ni benda wujudi. Kalau kita ada ulama usuluddin, 1, 2, 3 tu ya, dikatakan benda yang mawujud, benda yang wujudi. Lepas tu dia kata yakni ada benda sengoti. Apa benda sengoti? Yakni ada, yakni benda tu ada di luar fikiran. Tulis itu. 3 perkara tadi tu ada di luar fikiran kita. Bukan duduk dalam fikiran. Kalau makulatun kaifiyatun mukhtasatun bil kam tadi tu, itu duduk dalam fikirannya. Luar zihin, luar fikiran tak ada. Benda tu tak ada. Adapun kita kata yang 3 awal tadi tu, itu kalau mengikut pendapat ulama usuluddin, mereka kata benda tu mawujud, benda tu benda wujudi. Yang ni ada benda sengoti. Apa ada benda sengoti? Ada benda di luar fikiran. Tulis itu. Ada benda di luar fikiran. Itu maksud dia. Bahkan ialah yang dinamakan arad pada istilah mereka itu ulama usuluddin. Jadi kalau ulama usuluddin dia kira kata yang 3 awal tu, apa 3 awal? Makulat kaifiyatun mahsusah, makulat
kaifiyatun mukhtasatun bin nafsi. Makulatun kaifiyatun isti'dadiyah. Tiga-tiga tu dikatakan arat di sisi ulama mustalah, di sisi ulama tauhid. Ulama usuluddin. Tu dia. Tapi kalau ikut kalau ikut pendapat falsafah, semua wujudi. Semua wujudi, benda ada semua. Yang keempat pun dia kata ada. Kita tak. Sebab kam ni kita boleh potong je. Kita buat andaian boleh potong. Tapi bukan benda ada tu. Diri potong tu tak ada. Diri belah tu tak ada. Baik, tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Habis. Itu dipanggil makulat kaif. Makulatul kaif. Jadi makulatul kaif tu terbalik pada 4 semua. Senanglah esok. Kalau orang tanya macam ni, lembut, kerah ke apa ke, kita boleh tahu dah. Dia masuk dalam makhluk kaif apa. Orang tanya, kaif tu kaif apa? Orang kata, lembut. Lembut tepung ni. Nak buat jadi apa? Kita nak uli, nak buat kuih raya. Kita nak buat bulat. Nak buat kuih tat. Kita buat bulat tu. Kita buat tu, dia panggil makulat apa? Tu dikira lah tu. Nak buat lebar, nak buat panjang. Buat biskut. Buat jenis panjang. Diri lembut tu nak panggil apa? Lepas tu dia jadi keras, nak panggil apa pula? Dia ada nama-nama dia tu. Yang kita belajar tu. Nak panggil makulat. Isti'dadiyah boleh ke tak? Nak panggil makulat. Kaif mukhtasatun bin nafsi boleh ke tak? Tu yang ada roh. Kalau ada roh nak panggil makulat mukhtasatun bin nafsi tak boleh. Kuih bukan ada roh. Kita tolak tepi dah. Yang ada roh ni apa? Orang tu gagah. Ada sifat kekuatan dalam diri. Kita panggil apa? Ini makulatun kaifiyatun mukhtasatun bin nafsi. Tengok situ. Habis. Dan yang ketiga. Ini makulat yang ketiga. Kita masuk makulat baru dah. Makulat yang ketiga. Dia masuk makulatul aina. Ini payah sikit. Dia kaifiyat tu tak ada payah. Makulatul kaif. Kalau makulatul aina ni, dia payah ni. Dia payah pada, dia bahas asal jisim tu sikit. Dia nak macam kam sikit. Dan yang ketiga, daripada bahagian arat yang 9 itu, ialah aina. Ini ialah makulatu aina. Ialah makulatu aina. Ini sebuah aina ni. Aina Zaidun. Aina Ahmad. Aina ni kalau belajar bahasa Arab, dia panggil isim. Isim mubaham. Di mana? Di mana? Aina Allah. Tu tak kena tu. Tanya aina Allah dah. Aina Zaidun fil bait. Ni nak bahas aina, sebab tu kita kata sekarang ni zaman moden sekarang saya dah tengok satu buku. Dia buat ceritakan dalam bahasa Melayu, tulis di mana Allah. Soalan tanya kena, tanya pun tak kena dah. Aina tu dia panggil bersifat tentang makhluk. Kalau orang macam makulat, aina tu hanya untuk ketentuan makhluk. Tapi bila sebut di mana Allah, tanya soalan pun tak kena dah. Macam kata kawan tu tak tahu aina tu. Kalau dalam makulat, ditolak dah tu. Macam kata tak reti dah. Di mana Allah? Di mana tu untuk makhluk. Aina. Isim mubaham. Di mana? Di mana Zaid?
Ini orang nak bahas ni. Sebab tu disebut dalam kitab Ahmad, dalam kitab Kashifatus Saja, syarah bagi Safinatun Najah. Barang siapa yang meninggalkan kalimah aina kamula imanu, nescaya sempurnalah imannya. Man taraka kalimata aina, tak silap. Man taraka arba'a kalimatin. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimah. Di antara salah satu kalimah itu, dikatakan kalimah aina. Kalau kita tinggalkan perkataan kalimah aina itu, yang disebut dalam kitab Kashifatus Saja, kamula imanu, nescaya sempurnalah iman seseorang tadi. Maka kalau dia bertanya di mana Allah, di mana ni dan sekian, maka iman dia tak sempurna lagi. Iman tu ada, tapi iman tak sempurna. Itu sebutlah kitab Kashifatus Saja, syarah bagi Safinatun Najah, karangan bagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Tu. Man taraka arba'an kalimatin. Salah satunya lafaz aina. 3 lain tu saya tak ingat, tapi ada dalam kitab lah. Kalau tinggalkan perkataan tu, barulah iman kita sempurna. Sebab tu aina ni kita bahas ni untuk makhluk. Sebab kitab kita ni bahan untuk makhluk. Bukan nak bahas cerita pasal Tuhan. Lepas tu hadis daripada riwayat Muslim. Ada seorang tua. Ada orang tanya, tuan dia kata, Aina Allah? Allah fis sama. Kata Allah duduk langit. Itu lama banyak takwil tu. Itulah puak-puak baru ni duduk jajah tu. Duduk jual yang tu. Allah tu, orang tua tu kata, duduk kat langit. Dia bukan maksud langit di situ tu, langit maksudnya. Langit di situ ulama takwil kata, langit mana? Makanul aliyah, tempat yang tinggi. Maksud bukan tempat tu bertempat tu, tidak. Sebab aina, kalau kita belajar akan datang, husulul jismi fil makan. Hasil jism pada tempat. Bukan kena pada jisim, bukan pada tempat. Ada, berada, kita panggil berada. Itu panggil makhluk aina. Contoh kita kata, di mana Zaid? Ada di dalam rumah. Bukan di dalam rumah. Ada, berada dalam rumah. Berada, diri berada, itu panggil makhluk aina. Bukan kena pada Zaid. Bukan kena pada tempat. Husulul jismi. Ni kalau tak erti makhluk aina ni, payah. Nak sembang orang payah. Jadi yang dimasukkan dengan kata Aina Allah fis sama. Jadi ulama dalam kitab, dalam Sahih Muslim, kalau orang tak ada ilmu, dia pakai betul-betul lah. Dia kata tu Allah tu orang tua buta tu. Kata setengah ulama, dia isyarat saja, isyarat mengatakan tempat makan tu maksud martabat yang tinggi. Makan dengan mana martabat yang tinggi. Bukan dengan kata, habis tu dia tunjuk tangan Allah fis sama' je tu. Orang buta, dia orang buta ni, dia tak nampak kita. Betul ulama takwil. Dia nak cerita kata dia tunjuk satu tu maksudnya tinggi tu maksudnya bukan kata soal atau duduk langit, tidak. Tu banyak ulama takwil situ. Mana-mana makanul aliyah. Tempat yang tinggi maksudnya tempat dari segi maknawi, bukan kata tinggi tu duduk kat langit tu. Bukan begitu. Dia orang buta. Saya tak ingat nama yang perempuan yang buta tu. Tapi kena bahas lah situ. Itulah puak-puak ni, puak-puak yang baru ni, duduk jajah tu. Kalau puak Wahabi tu, duduk jajah tu. Tu Nabi sebut tu. Tu dalam hadis tu ada tu. Dalam Sahih Muslim. Imam Muslim pun, dalam tu pun dia dibahaskan juga perawi dia. Tu banyak kena cerita lah. Bukan kata semua Sahih Muslim tu jenis semua Sahih, semua tidak. Dia kena dibahaskan juga. Lepas tu kan belajar mustalah hadis. Kena tahu periwayat dia siapa, perempuan ke siapa ke. Tu baik. Jadi nak bahas masalah aina ni. Di mana kalau tersebut, di mana rumah ustaz?
Saya bercakap, rumah saya berada di dalam Taman Greenwood. Tapi saya tak cakap gitu. Saya cakap rumah saya kat Greenwood. Saya cakap rumah saya kat Greenwood. Bukan Greenwood tu kata Mak Aina tu tak. Berada di dalam Greenwood. Duduk ada di Greenwood. Duduk dia ada di Greenwood tu kita panggil Makulah Aina. Bukan pada tempat tu tidak. Sebab tu dalam bahasa Arab, Makulah Aina bahasa macam mana? Makulah dengan mana? Husulul jismi fil makan. Hasil adanya jisim pada tempat. Ada jisim pada tempat itulah yang dia katakan ada jisim. Ada Zaid, bukan kena pada Zaid. Ada Zaid di Greenwood. Bukan makhluk Aina tu kena pada Greenwood, tidak. Kena pada diri seseorang yang berada. Bukan Hadi Jariah, saya tak ingat nama apa. Tak ingat nama perempuan tu. Tapi yang perempuan buta tu lah. Ditanyakan Aina Allah, dia kata fis sama. Kalau dia kata fis sama, dia tak kata as-sama, dia tak cakap itu. Lepas tu kalau belajar bahasa Arab, kita nak jawab. Tapi orang Melayu kita mudah-mudahnya. Duduk mana tu? Rumah. Tu senang bahasa kita Melayu. Bahasa Arab dia tak cakap itu. Aina Zaidun. Al-Bait. Dia tak sebut itu. Kalau cakap bait tu tak kena tu. Dia punya nahu tu tak kena. Kalau kata fil bait, boleh. Kalau nak jumlah tu nak sempurna, Aina Zaidun, Zaidun fil bait. Tak apa. Zaid itu berada di dalam rumah. Bukan makhluk Aina kena pada Zaid, tidak. Bukan kena pada tempat. Berada dalam rumah tu dikatakan makhluk Aina. Tengok kita. Dan yang ketiga daripada bahagian arat yang 9 itu. Dia semua ada 9 arat. Kita dah masuk makulat yang ketiga. Jadi makulat yang pertama dulu, jirim. Tu jauhar lah. Jauhar. Yang kedua, baru masuk arat. Apa dia? Kam. Yang ketiga, makulat apa? Kalau kam tu, ma yakbalu qismah, perkara yang timur bahagi. Dulu kita bahas. Kemudian yang ketiga, makulatul kaif. Jadi kalau nisbah arat tu, yang ni ketiga lah. Kalau semua 4 lah patutnya. Sepatutnya 4 semua. Tapi dia tak ambil kira jauhar. Jauhar tu tak kira. Kalau arat tu dah masuk 3 dah. Kam, kaif. Ni aina. Tengok. Dan yang ketiga daripada bahagian arat yang 9 itu ialah aina. Yang ni makulatun aina. Makulat aina namanya. Dan iaitu makulat aina tu. Hasil dan ada jisim sengoti pada tempatnya. Hasil dan ada jisim. Dan tu dia panggil atau tafsir. Dia nak cerita kata hasil tu apa? Yang ni ada jisim. Ada jisim sengoti. Apa ada jisim sengoti? Ni ada jisim, kita kata jisim apa? Jisim yang hakiki tu lah. Jisim yang hakiki, jisim yang jauhari. Bukan jisim taklimi Kalau jisim taklimi, benda yang kita buat gambarkan, perkara yang kita gambarkan dalam akal fikiran kita, itu jisim taklimi. Yang buat kita buat mengajar tu. Kalau jisim sengoti, ini jisim jauhari kita panggil, ataupun jisim hakiki. Diri benda tu lah, nampak ni. Ni saya nampak ni. Jisim saya. Ni jisim sengoti kita tak ada depan ni. Jisim sengoti ni kita panggil jisim yang ada di luar fikiran kita. Benda tu ada di luar fikiran kita. Kita panggil sengoti. Hasil dan ada jisim sengoti pada tempatnya.
pada tempat atau kita panggil iaitu pada diri kelakuan. Tulis situ. Yakni pada diri kelakuan. Tulis sikit. Yang dikatakan hasil dan ada jisim seperti pada tempatnya, yakni bukan kena kepada diri jisim dan bukan kena kepada diri tempat. Yakni bukan kena kepada diri jisim, satu, dan bukan kena kepada diri tempat. Tulis itu. Yakni, satu sekali lagi. Bukan kena kepada diri jisim dan bukan kena kepada diri tempat. Contoh kita kata seperti Zaid berkelakuan ada di rumah. Berkelakuan ada di rumah. Berkelakuan itulah dipanggil maklumat aina. Bukan kena pada tempat tu maklumat aina, tidak. Kalau orang tak ngaji maklumat payah. Nak cerita payahlah. Bukan semua mengaji ilmu maklumat ni. Dia ilmu maklumat ni ilmu fardu kifayah. Kalau kita faham pun, kalau kita rasa boleh, alhamdulillah. Tak boleh pun tak apa, fardu kifayah. Bukan semua orang dia belajar ilmu maklumat ni. Kalau universiti memang tak ada ilmu maklumat, tak ada. Dalam universiti tidak ada ilmu maklumat. Begitu juga di Azhar pun, maklumat tu dalam universiti tak ada. Kalau dalam masjid Azhar tu ada. Kalau di pondok tu, maklumlah. Maklum pondok tu semua ada. Kalau universiti tak ada. Kalau tertanya, kalau sembang orang tak biasa belajar, dia kata maklumat, dia nak terang maklumat pun tak boleh. Jangan tanyalah. Ni ilmu fardu kifayah kita belajar ni. Kalau kita boleh tak boleh tu, tak apalah. Sebab kita niat kata nak belajar ni, kita nak ilmu kita nak tambah. Tu je. Kita nak bagi faham betul-betul. Kalau puak-puak yang baru ni, yang kita kata Wahabi ni, kalau dia tak puas hati, kalau kita ada ilmu ni, boleh Kalau kita pegang ilmu ni betul-betul ni, insya-Allah lah. Tapi kita belajar ilmu ni, takut orang kata sesat. Padahal tak sesat. Kita duk belajar ilmu sains pun banyak. Tak sesat pula. Baik. Dan telah terdahulu menyatakan makna jauhar. Nampak dia? Ni dia nak bahas jisim tu. Sebenarnya kita belajar dah dulu. Kalau ingat dulu kita belajar maklulatul jauhar mula-mula sekali tu. Dah bahas dah. Tapi dia bahas pula. Sebab apa dia bahas? Sebab dia masuk kata aina tu dia kena bahas kat jisim. Sebab tu dia kena bahas tu. Dan adalah jauhar itu. Jadi dulu dah menyata dah makna jauhar. Jauhar ni mengambil ruang dan tempat. Kita maklum Dan adalah jauhar itu. Ni dah bahas. Terlebih umum daripada jisim. Jauhar-jauhar ni lebih umum daripada jisim. Sebab apa? Kerana jisim itu, yang ditulis, kerana panggilan jisim itu tertentu dengan benda yang boleh dibahagi. Yang boleh dibahagi sahaja. Tambah sikit sahaja. Jadi kalau jisim, ingat dia kalau jauhar ni dia umum. Masuk benda boleh terima bagi, benda boleh bagi, benda tak boleh bagi pun boleh masuk jauhar juga. Ni istilah maklumat Kalau jisim istilah ilmu tauhid kita maklum. Asal kata boleh bersusun daripada dua perkara, asal kata boleh terima bagi, dipanggil jisim. Tapi kalau istilah maklumat lagu mana?
Ni istilah, kalau istilah makulat, ni istilah ilmu tauhid ni nampak ni. Jisim itu tertentu dengan benda yang boleh dibahagi sahaja. Tulis. Yakni dengan 3 jalan. Yakni dengan 3 jalan. Ni istilah ilmu makulat. Yakni dengan 3 jalan. Apa dia? Boleh kita potong. Boleh kita belah. Boleh kita ketam. Boleh kita hiris lah, kita menghiris. Tu masuk 3 bahagi tu. Ni panggilan ilmu makulat. Adapun jauhar. Ni. Adapun jauhar, asalkan benda yang membawa diri, sudahlah. Dia cakap bahasa kampung. Ibaratnya gini yang kita cakap. Asal kata ada lauk, sudahlah. Main rumah makan tak apalah. Ada lauk tak? Asal ada lauk, sudahlah. Macam tu lah ibarat. Jauhar ni asal kata benda bawa diri. Apa maksud benda bawa diri? Tulis. Yang ni tidak menumpang pada apa-apa. Yang ni tidak menumpang pada apa-apa. Itu maksud kata bawa diri. Yang ni tidak menumpang apa-apa. Itu bawa diri. Tulis sikit. Tulis sikit pada kata sudahlah tu. Yakni tulis pada kata sudahlah. Yakni sama ada boleh bahagi atau tidak boleh bahagi. Kita panggil jauhar. Kalau dalam ilmu makulat panggil jauhar. Dalam ilmu usul ni panggil jirim. Benda sama je. Adapun jauhar, asalkan benda yang membawa diri, sudahlah. Macam tu lah. Soalan kata, soalan kata kita kata apa? Nak makan apa ni? Nak makan apa buka puasa ni? Asal ada makanan, sudahlah. Macam tu. Ibaratnya macam tu, dia cakap tu. Tapi dia cakap bahasa kampung, sudahlah. Bukan sudahlah apa. Maksudnya, tak kira lah sama ada boleh bahagi ke, tak boleh terima bahagi ke, dia panggil jauhar. Dalam istilah makulat. Dan jika sangat-sangat halus sekalipun. Apa maksudnya? Walaupun benda tu halus sekalipun. Ni royah. Kata jauhar itu benda yang bawa diri tu. Jika sangat-sangat halus sekalipun. Apa maksud jika yakni tidak boleh dibahagi. Dia gini. Dan jika sangat-sangat halus sekalipun ni apa? Kalau kita panggil dalam ilmu tauhid Haji Kawan Zaman, dalam ilmu tauhid benda yang halus yang tak boleh dibahagi tu kita panggil apa? Haji Kawan Zaman. Dalam ilmu tauhid. Nak ngaji tauhid dia kena pegang sungguh. Benda yang tak boleh bagi langsung. Dalam ilmu tauhid dia panggil apa? Saya boleh jawab. Tu. Haji Zulkifli, Yahya. Dalam ilmu tauhid, benda yang tak boleh terima bagi. Dia panggil apa tu? Kat ini. Tauhid kena kemas dulu. Siapa Jauhar. boleh jawab? Jauhar. Jauhar apa? Jauhar firit. Jauhar firit. Terima kasih banyak Zainab. Bagus. Jauhar firit. Dipanggil jauhar firit. Alhamdulillah. Ada boleh jawab. Dia panggil jauhar firit. Terima kasih banyak Jazan Hasan. Tidak biasa dah ngaji dengan saya tu tahulah. Kalau dalam ilmu tauhid dia panggil jauhar firit. Benda yang tak boleh terima belah bagi.
Kalau dalam ilmu makulat dia panggil nuktah. Nuktah nak timbul bagi tak boleh. Lepas tu kat sini ni, jika sangat-sangat halus sekalipun ni, kita panggil apa? Dipanggil nuktah dalam istilah ilmu makulat. Kalau dalam ilmu tauhid, dipanggil jauhar firid. Terima kasih banyak. Bagus kita kalau mengaji tauhid betul-betul ni, dia ingat semua ni. Terima kasih banyak je Zainal Hasan. Maka itu kita panggil jauhar firid kalau dalam ilmu istilah ilmu tauhid. Apa jauhar firid? Maksud benda yang tak boleh bagi. Benda yang halus tapi tak boleh bagi. Seperti atom. Atom, molekul-molekul. Itu panggil jauhar firid Haji Qazaman Jangan terlupa. Kalau lah istilah makulah panggil nuktah. Kita kan ada nuktah. Nuktah titik. Nak bagi tak boleh. Kalau khotun boleh bagi. Khotun panjang. Kalau satuan dia ada panjang ada lebar. Kalau jisim dia ada panjang ada lebar ada ketebalan. Itu istilah ilmu makulat. Ini kita kadang-kadang istilah je. Baik habis. Adapun jauhar dengan jirim itu, apa ada sebut ni? Adapun jauhar dengan jirim itu, satu jua ini, satu makna jua. Jirim dengan jauh tu makna sama je, hak tula je. Dikatakan muradif. Apa maksud muradif? Apa maksud kata muradif? Tulis. Lafaz yang banyak, makna yang satu. Tulis. Nanti orang tanya muradif tu apa? Muradif iaitu lafaz yang banyak, makna yang satu. Lafaz dia banyak. Contoh kita kata lafaz jauhar jirim. Tapi satu makna. Nasi air. Orang Kelantan panggil. Bubuk. Orang KL panggil. Tapi makna sama. Lafaz tu ada 2-3. Tapi makna sama. Nampak? Kita panggil muradif. Lafaz muradif. Ni belajar dalam ilmu mantik. Muradif. Lafaz muradif. Lafaz yang banyak tapi makna yang satu. Itu dalam ilmu mantik. Jadi jauhar istilah ilmu makulat. Jirim istilah ilmu tauhid. Tu beza je. Kalau orang tanya, jauhar tu apa Kalau jauhar istilah ilmu makulat. Jirim istilah ilmu tauhid. Kalau jauhar firid. Jauhar firid benda yang tak boleh bagi. Itu istilah ilmu tauhid kita kata gitu. Kalau nuktah istilah ilmu makulat. Sama je. Kita keliru dengan istilah. Kita cangkul. Cangkul tak apa bahasa KL. Sampai kat bahasa Kelantan, cok. Cok terus. Panggil cok terus. Ada setengah tempat di tani dia tak panggil cok. Dia panggil pajak. Bajak dia panggil. Dia panggil bajak. Tapi istilah orang sana. Cok pun panggil, bajak pun panggil, cangkul pun panggil. Makna satu je. Kita panggil lafaz muradif. Dan bersalah-salahan ulama pada mengatakan benda yang dinama jisim itu. Maka membawa oleh ulama usuluddin asalkan benda yang boleh bahagi, sudahlah. Ni tengok. Dan bersalah-salahan. Apa? Berbeza-bezalah pendapat. Dan bersalah-salah ini dan berbeza-beza pendapat ulama pada mengatakan benda yang dinama jisim itu. Jadi dia
nak kata jisim tu, kita maklum. Kalau ilmu tauhid, jisim, dia lain. Jisim dalam ilmu tauhid, benda yang boleh terima bagi. Benda yang boleh bersusun dua bahagi. Kalau dalam ilmu tauhid, jisim, benda yang boleh terima bahagi. Asalkan dua perkara pun tak apa dah. Dua jalan pun tak apa dah. Tapi kalau ilmu makulat, jisim lain. Benda tu boleh terima bahagi, tapi di atas tiga jalan. Itu dalam ilmu makulat. Nampak tak sama? Lepas tu kita kata ada perbezaan. Maka membawa oleh ulama usuluddin. Ini, maka menjalani. Membawa menjalani. Maka menjalani oleh ulama usuluddin. Apa dia? Asalkan, tulis sikit. Jisim itu asalkan. Tambah sikit jisim itu. Maka menjalani oleh ulama usuluddin. Asalkan ini, jisim itu asalkan benda yang boleh bahagi, sudahlah. Kalau ulama usuluddin, benda yang boleh bagi, terima bagi, sudahlah. Apa sudahlah? Tulis. Sama ada satu jalan, atau dua jalan, atau tiga jalan. Tak kira. Sama ada khotun saja, panjang je. Boleh kerat, boleh potong. Panggil jisim dah tu. Kita tak panggil jisim, kita panggil khotun. Asal kata boleh terima dua jalan. Ada panjang, ada lebar. Dia panggil jisim dah kalau ilmu tauhid. Dalam istilah ilmu tauhid. Usuluddin. Kita tidak. Kalau ilmu makulat, dia panggil apa? Dia panggil sathun. Pepeh. Kalau tiga, kita panggil lain. Dia tak kira, dia panggil jisim juga. Kalau kita tiga, kita panggil apa? Bawa kita panggil jisim. Itu istilah ilmu makulat. Lepas tu kata, sudahlah. Asal kata jisim, sudahlah. Asal kata benda tu boleh terima bagi, sudahlah. Asalkan ada makanan, buka puasa, sudahlah. Kita kata gitu. Tapi kalau nak terperinci lagi, jadi ilmu makulat, makanan apa? Nak kena bagi sedap sikit. Kena letak nasi, letak ni. Nampak tak? Tu halusi lagi lah. Habis. Dan jika dengan mana-mana jalan sekalipun, tak kira mana-mana jalan sekalipun. Apa jalan sekalipun? Tulis. Dengan mana jalan-jalan mana sekalipun, dengan mana? Dengan satu jalan panjang. Dengan satu jalan lebar. Dengan satu jalan tebal. Tak kira. Mana-mana jalan pun. Asal kata boleh terima bahagi, dipanggil jisim dah. Dalam ilmu tauhid. Tak kira mana-mana jalan pun. Kalau ilmu makulah tidak. Habis itu. Maka jika bertekad dan bersedaging dua jauhar firid sekalipun, dinamakan jisim juga, waktu bersedaging itu tidak dinamakan waktu bercerai. Dan membawa oleh Mu'tazilah bahawa jisim itu ialah benda yang panjang dan lebar dan tebal. Ini panjang lagi. Kita berhenti setakat tu dulu. Dan maka jika bertekad tu apa? Nanti minggu depan kita bahas, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sebelum saya berhenti tu, jadi tak ada niat nak kempen pun, tapi nak bagi tahulah pada jemaah kita, siapa-siapa yang ada kelapangan untuk tarikh minggu depan 24 hari bulan, kita akan meraihkan guru kita, untuk berjumpa dengan guru kita, iaitu Baba Zulkifli. Siapa-siapa yang free, kalau nak bawa anak-anak ke, nak bawa cucu ke, tak ada masalah. Jadi tujuan Baba beli tu nak berjumpa dengan kita tu kerana semata-mata dia nak kenal kita. Nak kenal kata jemaah
Mabeli ni duk ikut kita ni. Siapa-siapa ayahat lah, kita buat ayahat siapa-siapa yang nak jadi tujuan beli nak jumpa tu untuk mengeratkan silaturahim je. Boleh kenal tak apa dah. Bukan ada tujuan apa-apa, tak ada. Sebelum beli balik malam tu, jadi siapa-siapa yang ada free, ada kesempatan nak datang, nak jumpa, nak bawa anak-anak ke hari-hari cuti lah. Jadi bolehlah daftar pada Puan Nur Aini pada Kak Aini kita.